Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia. Kita kembali lagi ya saudara-saudari untuk sesi live pendek kita harian. Ya. Jadi hari ini topik saya adalah spesifik ya, iaitu berkenaan dengan MCA. Okey. Mengapa saya timbulkan topik ini? Saudara-saudari, dalam perjuangan saya menentang anasir-anasir yang menghina Nabi-Nabi kita, agama kita, cara hidup, budaya, apa-apa yang bersangkut paut dengan Islam, kemuliaan Islam, institusi diraja dan sebagainya. Okay? Saya tidak akan memihak kepada satu-satu pihak. Baik, sebelum pilihan raya, sebelum tumbangnya kerajaan pimpinan Pakatan Harapan, saudara-saudari tahu saya ni lantang mengkritik beberapa pemimpin dalam DAP. Ya. Apabila dikeluarkan kata-kata resis, kata-kata anti-Islam, kata-kata yang bersifat pro-evangelis, saya memang lantang berkritik. Dan benda tu saya takkan ubah. Kalau ada mana-mana pihak daripada DAP ni yang nak mencaci, menghina secara langsung, secara tidak langsung agama, budaya, hidup masyarakat orang Islam, silalah ambil tahu bahawa memang saya akan bersuara. Tetapi hari ini saya nak bincang MCA. Baik. MCA ni adalah rakan sekutu UMNO di dalam Barisan Nasional. Saudara-saudara ingat tak masa pilihan raya kecil baru-baru ni, di mana di mana Wijek Singh dicalonkan sebagai calon Barisan Nasional. Wijek Singh disokong oleh UMNO, PAS. Saya memang menentang. Kalau saudara-saudara ingat, saya buat satu live, saya menentang. Tetapi kemudian saya ambil keputusan untuk tidak berpihak. Ya, saya menentang. Saya kata UMNO perlu calonkan seorang individu dari UMNO, tak payah MCA. Baik. Di dalam semasa kempen pilihan raya tersebut, Wijek Singh nak saman saya, samanlah. Ada satu posting yang dimuat naik dalam Facebook tu terang-terang menentang Jawi, penulisan Jawi. Pada masa tu saudara-saudara tahulah, saya ni hampir cetuskan satu rusuhan. Ingat lagi kan? Terhadap Dong Zong dalam isu Jawi. Sebab Dong Zong, Puak Dong Jiao Zong ni, mereka sebenarnya menghina agama Islam. Mereka kata pembelajaran Jawi di peringkat sekolah itu sama macam dan seni khat ni sama macam mengislamkan pendidikan. Itu satu pembohongan dan saya dah jelaskan dengan teliti mengapa. Very very detail saya dah jelaskan mengapa ianya satu pembohongan. Ya. So jadi kita tak mau masuklah penjelasan itu, nanti sidang media ni jadi terlalu panjang. Saudara-saudari boleh rujuk atau di dalam ruang komen kalau ada permintaan ramai, saya akan buat satu sidang khusus untuk menjelaskan kembali mengapa ianya satu penghinaan oleh Dong Zong. Jadi pada masa tu memang dah hampir nak cetus dah. Satu perbalahan, pertempuran, nak kata apa katalah. Memang kita nak turun padang dah. Baik. Menentang Dong Zong. Pada masa tu DAP secara halus menyokong Dong Zong, walaupun tak secara terus, tapi adalah menyokong tu. Jadi saya tentang. Saya maki DAP, maki Dong Zong dan sebagainya. Baik. Tiba-tiba Wijek Singh keluarkan kenyataan itu disebabkan nak pastikan Barisan Nasional menang. Pada ketika itu kumpulan-kumpulan penyokong ni tetap attack DAP dengan Dong Zong, tapi babak Wijek Singh senyap. Kemudian MCA cuba halalkan apa yang dikatakan apabila kenyataan itu tak wujud lagi. Jadi sidang ni sebenarnya bukan serangan terhadap Wijek Singh. Sidang ini adalah untuk membuka mata semua bahawa MCA tidak sekali-kali akan menyokong isu-isu penting yang bersangkut paut dengan Melayu Islam, cara dan sebagainya.
Sekiranya benar MCA adalah rakan sekutu yang jujur dan tak sama macam DAP, bukan musuh dalam selimut, bukan gunting dalam lipatan, ketika isu Jawi itu dimainkan, MCA akan mainkan peranan besar untuk sedarkan orang Cina bahawa perkara ini sedang digembar-gemburkan, dipolitikkan oleh Dong Zong, DAP, untuk timbulkan dan memarakkan gelombang Islamofobia. Tapi MCA tak buat begitu, ya. Jadi apa peranan MCA dalam barisan? Apa peranan dia? Menang kerusi pun tak boleh. Menang kerusi tu disebabkan orang Melayu. Kesian kat MCA sebab UMNO dah kata boleh calonkan, maka dia beri. Dah lah takut, sebab MCA takut nak perjuangkan benda tu sebab tahu orang Cina akan marah dengan MCA kerana mempertahankan orang Islam. Jadi MCA takut nak buat benda tu. Tak buat pun tak ada undi, buat lagi lah. Jadi korang nak tahu, masa saya tentang DAP tu, saya nak fokus. Saya tak nak fokus sesiapa lari. Tetapi sekarang dah tak ada DAP. Jadi sekarang saya nak beritahu, MCA dengan DAP 2 kali 5, 5 kali 2 sama. Cuma MCA duduk di dalam kerajaan, jadi dia tak perlu dan dapat, dia dah beradik dengan UMNO dah sekian lama. Jadi tak payahlah dia nak bergelut dan sebagainya. Dia boleh duduk diam, comfortable, selesa lah. Dia tak payah nak berjuang seperti DAP tu untuk meyakinkan Cina bahawa kita adalah pendukung sebenar budaya, ajaran, cara hidup, falsafah Cina dan sebagainya. Dia tak payah buat. Dia cuma duduk dalam kepompong tu, dia selamat. Dia dapat undi, tak dapat undi pun dia boleh bersuara. Dia akan dapat jawatan di dalam, asalkan satu macam sekarang Wee Ka Siong dah memang ahli parlimen, maka boleh dapat jawatan terus. Itu sahaja. Ataupun boleh dilantik sebagai senator kalau UMNO berkuasa kembali seperti sedia kala, dan jadi ahli menteri dan sebagainya. Itu sahaja. Jadi mereka tak payahlah bersuara banyak. Tapi kalau kamu lihat, ada tak sebarang usaha oleh MCA untuk memperbetulkan persepsi silap yang ditimbulkan? Tidak ada. Tidak ada. Masa Jawi tidak ada. Kalau tahun 60-an MCA boleh duduk, pernah duduk sepentas dengan pembangkang DAP gerakan pada ketika itu untuk lawan kerajaan. Pada masa 60-an MCA sebahagian daripada kerajaan, tetapi dia boleh duduk dengan pembangkang ketika itu, gerakan dan DAP dan sebagainya, dan persatuan-persatuan Cina, Dong Zong dan sebagainya, untuk menimbulkan isu-isu menentang kerajaan. Dia sebahagian daripada kerajaan, tapi dia duduk sana menentang kerajaan berkenaan isu-isu yang sensitif, bahasa dan sebagainya, isu-isu bahasa Melayu dan sebagainya. Dia boleh dari dulu lagi. Tapi dulu NCA boleh bawa kerusi, sekarang tak boleh. Siap dengan baru-baru ni, saya tak nak cerita detail lah. Saya rasa benda ni pernah diceritakan oleh baru-baru ni oleh seorang pejuang kita lah. Dah masuk balik, terus diagihkan dana kepada sekolah-sekolah Cina atau something like college, tak college ke Unita ke, saya lupa. Banyak tu. Kau ingat undi nak balik pada MCA? No way. Sebelum pilihan raya, masa Datuk Seri Abdul Hadi Awang timbulkan isu nak bentangkan RUU 355, diorang labelkan tu sebagai undang-undang hudud. Itu satu perkara yang bodoh, penghinaan terhadap Islam. Mereka MCA duk bising sepentas lah dengan DAP, walaupun bukan secara fizikal, tapi dari segi perjuangan sepentas lah dengan DAP. Menentang. Kononnya pada masa itu Presiden MCA adalah Liao Tiong Lai. Pelaksanaan itu tidak selaras dengan jiwa Perlembagaan Persekutuan. Punya bodoh punya statement. Perlembagaan Persekutuan dah jelas, ini undang-undang Islam, tak ada kaitan pun, tak ada apa-apa efek pun kepada orang bukan Muslim. Number two, ia tidak ada sangkut paut pun dengan orang bukan Islam. It's none of their business. None of their business. Sebab undang-undang Islam lain dengan undang-undang lain.
Tak boleh guna alasan tak berperi kemanusiaan. Orang yang tak faham undang-undang Islam tu tak usah cerita. Tapi mereka mainkan isu tu semata-mata nak tunjukkan kepada China bahawa kita adalah pendukung inspirasi suara China dan sebagainya. Ya? Jadi pada masa tu MCA tak lakukan apa-apa untuk beri kesedaran ajaran kepada orang Cina bahawa ini adalah gelombang Islamofobia yang dimarakkan oleh pihak-pihak tertentu seperti DAP dan sebagainya. Nothing. Dia biarkan sehingga Cina dilagakan dengan Melayu. Jadi dia sebenarnya menyumbang ke arah kehancuran dan pergelutan kebencian Cina dan Melayu. MCA bagi saya tak beza. Tak beza MCA dengan DAP. Tak beza. Jadi saya nak ceritakan sikit sejarah parti MCA dengan DAP ni sebenarnya, kalau korang undi MCA, kalau korang undi DAP, dia balik-balik pada taiko-taiko MCA. Macam mana? Saya cerita. Di negara kita ni, kalau kita ikut sejarah dari dulu, yang mula-mula sampai ke tanah air ni, yang kedatangan Cina generasi masa dia ada banyak kedatangan sebenarnya, walaupun dalam sejarah kita tengok kadang-kadang ada the first wave, the second wave tu semua mengarut, ada banyak kedatangan, tapi ada yang besar wave 1, wave 2. Saya cerita yang kedatangan ni lebih kurang pada zaman era Yap Aloy datang. Mereka ni sebenarnya semua taiko-taiko, ahli-ahli kongsi. Dekat China tu mereka bukannya kongsi besar, mereka kongsi kecil. Tapi bila datang sini, sebab tak ada kongsi lain, mereka ni jadi kongsi kepala besar. Bukan kongsi besar, kongsi kepala besar. Jadi bila mereka bertapak di sini, mereka memang bekerja keras. Itu kita kena respect. Memajukan kawasan-kawasan tertentu seperti Klang Valley. British perlukan taiko-taiko ni. Taiko-taiko ni perlukan British. British nampak taiko-taiko ni. Saya buat rungkaian ni, saya buat cara ringkas. Kalau saudara-saudari nak mendalam, saya boleh buat sidang 1 jam, saya terangkan dengan terperinci sejarah dia. Tapi ni saya buat sepintas lalu. British perlukan taiko-taiko ni sebab taiko-taiko ni rajin. Orang Cina memang rajin. Mereka bersatu padu dari segi pendidikan, dari segi kerja, mereka memang cukup rajin. Sebab mereka datang sini bukan sebagai buruh kasar. Mereka datang mereka datang sini sebab nak cari satu peluang baru. Jadi bila mereka datang sini, mereka tahu British perlukan mereka, dan untuk memastikan British sentiasa memerlukan mereka, mereka timbulkan sengaja. Sebab di China ni bila dia datang, dia ada banyak puak, clan. In English they call it clan lah. Puak 1, puak 2, puak 3 ni. Puak ni dia tak boleh bercampur. Clan lah. Clan ni tak boleh bercampur. Suku kaum lah, boleh katakan lebih kurang lah. Dia boleh bekerjasama dari segi ekonomi, pendidikan, tapi benda-benda tertentu ni dia tak boleh. Dia tak boleh bersatu hati. Tapi dia tak sampai bergaduh. Tapi ketua-ketua klan ni dia pandai. Dia timbulkan pergaduhan. Kononnya lelaki dari klan ni, dia kahwin perempuan dari klan ni, kemudian dia cetuskan pertumpahan darah dan semua ni berlaku. Jadi bila kekacauan berlaku, bisnes orang British ni, sebab British ni perlukan timah, dan lombong-lombong ni yang diusahakan oleh klan-klan Cina ni memang sungguh berjaya. Sungguh berjaya sebab kerja rajin dan sebagainya, sungguh berjaya. Dan taiko-taiko ni, dia kontrol setiap pekerja yang dibawa dari China untuk bekerja di lombong-lombong ni. Jadi pekerja-pekerja ni semuanya bergantung pada taiko, dari segi gaji, dari segi jadual pekerjaan, dari segi kebajikan dan sebagainya. Jadi British dia jaga taiko-taiko ni sepula jaga semua pekerja. Dan semua pekerja kalau nak masuk Malaysia, kalau Malaya pada ketika itu, kalau nak bekerja, dia kena bawah taiko-taiko ni. Dia kena. Kalau tak boleh berada di Malaysia. Jadi taiko-taiko ni sengaja timbulkan pergelutan di antara klan. Jadi British takut. Setiap kali ada pergelutan, pergaduhan, British takut sebab memang huru-hara. Jadi bisnes akan jatuh. Kemudian timah tak ada, sebab British perlukan timah untuk peti-peti daun teh ni. Dia nak letak di atas peti tu untuk tutup peti tu dan sebagainya, dan untuk lapik bawah dan sebagainya tu tak ada timah. Jadi British terpaksa
bergantung pada ketua-ketua taiko ni yang kemudian berpura-pura untuk settle problem dengan klan. So itulah harmoni perhubungan antara British dengan klan, masing-masing mempergunakan satu sama lain. Jadi British bagi apa yang taiko-taiko ni nak, taiko-taiko ni pula janjikan kepada British, kita akan kawal pergelutan di antara klan. Dan British juga tak merungut banyak sebab disebabkan kehadiran Cina ni, ekonomi British pun meningkat. Ya, itu sepintas lalu. Jadi sejarah benar-benar Cina moden ni bermula dengan taiko-taiko tu. Taiko-taiko itulah bersangkut paut, ada sangkut pautnya dengan penubuhan bank-bank pertama di Singapura dan kemudian di Pulau Pinang dan akhirnya di Malaysia dan sebagainya. Klan-klan ni, dulu bank ni dia berpuak, bank ni khusus pada klan ni ataupun puak suku kaum ni, kemudian bank ini khusus pada ni dan sebagainya. Sebab taiko-taiko ni dia makin lama bila dia berurusan dengan British dengan cara yang lebih besar ni, dia dah mula sedar bahawa dia perlu satu sistem yang lebih formal untuk urus niaga. Jadi di situlah mulanya banking influence di dalam Chinese presence di Malaysia, kehadiran Cina di Malaysia. Baik. Jadi taiko-taiko ni dia terlibat dengan persatuan-persatuan Cina, kesatuan-kesatuan Cina, persatuan-persatuan, kesatuan-kesatuan dan juga tokong-tokong Cina. Dan parti politik ni sebenarnya dia adalah di bawah kawalan persatuan-persatuan, kesatuan-kesatuan dan tokong-tokong ini secara langsung dan tidak langsung. Ya. Okey, saudara-saudari, ini adalah sejarah Cina. DAP ni walaupun dia multiracial, dia parti Cina lah. Ada beza? Tak, dia balik kat situ. Dia balik kat persatuan-persatuan, kesatuan-kesatuan dan tokong-tokong Cina ini. Gerakan ada beza? Tak, dia balik kat persatuan-persatuan, kesatuan-kesatuan dan tokong-tokong Cina ini. Kepala pada ketika ni, dah lama dah, kepala persatuan-persatuan yang atas, duduk atas ni, yang kontrol semua ni, kira kepala besar, taiko besar ni, orang siapa? Orang MCA. Orang MCA. Bila korang undi Cina, undi DAP, I balik-balik kat situ. Bila undi MCA, balik-balik kat situ. Ini hakikat. Saya boleh beri pencerahan satu sidang media yang panjang. Saya boleh jelaskan dengan perinci sejarah Cina ni. Yang saya cerita tadi tu sepintas lalu. Tapi apa yang saya nak beritahu adalah jangan harap MCA nak perjuangkan, nak betulkan tafsiran Cina. Dah berapa puluh tahun dengan Barisan Nasional, Parti Perikatan dulu, kini Perikatan Nasional. Berpuluh tahun Cina dengan Melayu makin besar jurang dia disebabkan pembangkang. MCA buat apa? Saya pernah berjumpa dengan seorang pemimpin MCA ni bertahun-tahun dulu. Saya dah tegur, saya kata, mulakan satu roadshow kesedaran. Inilah tugas MCA untuk buat benda ni. Tak buat. Dia beri pelbagai alasan tak buat. We know what we are doing. Sebab tak boleh. Kalau dia buat, habis Cina tak undi. Tapi dia tak buat pun lah ni, Cina tak undi. Tapi dia tak kisah. Hang undi DAP pun akhirnya kepala semua yang duduk atas ni lifelong member of MCA banyak. Saudara-saudari, saya nak akhiri sidang media ni hari ni. Kau duduk, kau fikirkan benda ni. Mengapa saya cetuskan benda ni? Sebab sekarang saya cuma nak buat satu siri pencerahan agar kita dibekalkan dengan fakta-fakta, hakikat-hakikat yang betul untuk kita buat, untuk bekalan kita supaya kita boleh buat pertimbangan-pertimbangan. Nampak tak? Saya dalam sidang ni, saya tak kata korang kena sokong DAP, saya tak kata korang kena sokong MCA. Korang dah tahu DAP ni saya paling sebelum Pakatan Harapan ni jatuh, saya lah paling lantang. Tetapi pada masa yang sama, hari ni saya beritahu tak ada beza. Ya. Sehingga kita berjumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia. Jangan lupa layari atau sertai saluran Telegram saya. Link dia ada di bawah ruang komen.